Hai, bertemu kita lagi dalam Mari Bermain Catur bersama saya, Cikgu Asyiki. Tajuk kita pada hari ini adalah castling. Apakah dia castling? Mari kita lihat. Dalam pergerakan catur, satu pergerakan melibatkan satu buah sahaja. Tetapi dalam castling, ia melibatkan dua buah, iaitu yang pertama king dan yang kedua adalah rook. Pergerakan castling ini mudah sahaja, walau bagaimanapun ia perlu mematuhi beberapa syarat. Okey, kalau syarat ini tidak dipatuhi, maka castling itu tidak diterima. Yang pertama, pemain hanya dibenarkan castling jika king dan rook berada pada peta asal, tak pernah bergerak pun dalam permainan tersebut. Okey. Yang kedua, tiada buah lain sama ada yang sama warna ataupun berlainan warna di antara peta king dan rook. Yang ketiga, king tidak diserang pada peta asal, peta target ataupun peta laluan castling. Nampak macam susah kan? Tak apa, kejap lagi cikgu tunjukkan contohnya. Ini adalah kedudukan king dan rook pada tempat asal. Castling hanya akan berlaku jika kita menggerakkan king ke dua petak ke arah kanan dan rook akan melangkah melepasi king. Jika kita bermain putih, maka king akan berada di G1 dan rook akan berada di F1. Jika kita bermain hitam, king akan berada di G8 dan rook di F8. Castling ini dikenali sebagai kingside castling kerana ia melibatkan rook di kawasan king. Jika castling dibuat di antara rook yang berada di kawasan queen, ia dipanggil queenside castling. Kaedahnya sama sahaja seperti kingside castling. King akan bergerak dua langkah ke kiri dan rook akan melangkah king. Dalam situasi ini, king putih akan berada di C1 dan rook di D1. Manakala king hitam akan berada di C8 dan rook di D8. Harus diingatkan, semasa castling dilakukan, kita haruslah memegang dan menggerakkan king dahulu secara dua langkah. Sekiranya kita menggerakkan rook dahulu, maka castling tidak dibenarkan. Terdapat beberapa keadaan yang tidak membenarkan castling dilakukan. Yang pertama, castling tidak dibenarkan jika buah yang terlibat dengan castling, iaitu king dan rook, telah digerakkan dari peta asal. Walaupun ia kembali semula ke peta asal selepas beberapa kali pergerakan, ia tetap tidak dibenarkan. Kedua, castling tidak dibenarkan jika king sedang diserang atau biasa kita sebut sedang check. Contohnya, king dalam keadaan check oleh knight yang berada di petak D3. Jadi, pada ketika ini, anda tidak dibenarkan castling. Situasi yang ketiga, king tidak berada dalam keadaan check, tetapi petak king selepas castling iaitu G1 diserang oleh bishop lawan. Ini akan menyebabkan castling tidak boleh dilakukan. Dalam kes ini, jika bishop bergerak ke petak lain dan G1 selamat, barulah castling boleh dilakukan. Dalam keadaan yang keempat, king tidak dicek, tempat castling pun selamat, tetapi tetap tak boleh castling. Kerana apa? Kerana petak laluan king diserang oleh bishop. Asyik cerita king aja yang kena serang. Macam mana pula dengan rook?
Bagaimana? Adakah kita boleh melakukan castling jika rook diserang? Jawapannya, boleh. Itu tak menjadi masalah untuk castling. Okey, castling hanya melibatkan king. Ya, king jangan diserang semasa sedang castling. Selain daripada tu, tak ada masalah untuk kita castling. Baik, habis sudah tajuk castling. Okey, jangan lupa castling melibatkan dua pieces sahaja, iaitu king dan juga rook. Pieces yang berada di antara king dan rook mestilah dikeluarkan, dan king dan rook tidak pernah bergerak. Okey, selain daripada itu, kita kena pastikan ya, king bukan dalam keadaan diserang ataupun laluannya itu menyebabkan dia diserang. Selain daripada itu, tak ada masalah untuk kita melakukan castling. Baik, sampai di sini sahaja dulu. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan lonceng untuk mendapatkan info-info terbaru daripada channel Cikgu Ashikin Rahim. Jumpa lagi. Bye.